Okey, Assalamualaikum. Kesalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah saya sihat ni. Okey, saya nak panggil nama Ain boleh? Boleh? Okey, so sekarang berada di mana ya? Di rumah ataupun di Ah, kampus? saya kat rumah sekarang. Saya tak balik kampus. Oh, tak balik kampus. Sebab apa Hmm. yang tak balik kampus? Hari tak balik raya. Oh, nanti tak Saya balik pun tak raya. bagi raya tapi saya balik kampus. Okey. So sekarang berada di rumah lah. Ain Hmm. rasa Ain selesa tak untuk lakukan sesi kaunseling sekarang dengan faktor persekitaran Ain sekarang? Kalau faktor persekitaran ni selesa, okey. Cuma kalau kemungkinan kalau contoh macam dengan line saya tak okey, saya tutup kamera boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, so saya perkenalkan diri saya dululah. Okey. Nama saya Muhammad Amir Firoki. Boleh panggil Amir. Saya berasal dari Perak. Umur saya 22 tahun. Okey, saya akan jadi kaunselor kepada Ain lah untuk sesi kali ni. Boleh? Boleh. Okey. So saya nak minta tolong Ain dululah untuk perkenalkan diri Ain, serba sedikit tentang latar belakang Ain, nama, asal, umur, tempat tinggal, ataupun hobi dan juga Ain ni jenis orang yang macam mana. Okey. Okey, nama panjang saya Ain Nabila. Boleh panggil saya Ain macam Amir panggil saya tadi. Saya berumur 22 tahun. Saya merupakan pelajar UAM. Saya tinggal di Alustar Kedah. Hobi Ya. Yeah. hobi saya main game. Lepas tu saya orang yang nak kata introvert tak introvert, extrovert tak extrovert. Dia bergantung kepada situasi saya. Okey, baik. So Ain ni jenis yang boleh masuk lah dengan apa-apa situasi pun dekat sosial kan. Ya, betul. Tak juga. Tak juga. Macam kalau Ain ada rakan baik ke, Ain akan bergaul dengan diorang je lah kan. Kalau saya macam tu. Okey, so Ain pernah tak sertai ataupun melakukan sesi kaunseling, sama ada sesi kaunseling individu ataupun sesi kaunseling kelompok dengan kaunselor yang berdaftar sebelum ni? Saya pernah waktu saya semester 1. Waktu semester 1 dengan kaunselor di mana? Masa dekat kampus saya UM. Kampus. Okey. So masalah tu dapat diselesaikan ke tak? Alhamdulillah boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Okey, so mungkin sebab tu juga Ain perlukan kaunselor lagi untuk menyelesaikan masalah yang seterusnya lah ni. Betul? Betul. So pada pendapat Ain lah, apa pandangan Ain sendiri tentang sesi kaunseling? Sesi kaunseling yang pendapat saya. Ya. Saya rasa sesi kaunseling ni macam perjumpaan yang saya tak kenal pun cik siapa, tapi cik mau untuk tolong saya menyelesaikan masalah. Saya rasa macam ada juga orang kat dunia ni mau selesaikan masalah orang walaupun dia tak kenal orang macam tu. Betul. Okey. So sebenarnya sesi kaunseling ni dia di mana kaunselor membimbing dan juga membantu klien tu untuk celik akal tentang masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey, so saya akan ceritakan sedikitlah tentang sesi kaunseling individu ni kepada Ain. Boleh? Boleh. Okey, so sesi kaunseling individu ni dia tertakluk kepada etika dan juga akta kerahsiaan, di mana setiap isu dan juga masalah yang telah diceritakan oleh Ain kepada saya akan dirahsiakan. Faham? Okey, so seterusnya tetapi kalau ada isu ataupun masalah yang diceritakan oleh Ain kepada diri saya yang boleh memudaratkan diri Ain sendiri, saya terpaksa merujuk kepada pakar. Masalah Ain tu akan diceritakan kepada pakar jugalah. Sebab takut memudaratkan diri Ain dan juga memudaratkan orang lain. Contoh mudah macam Ain cederakan orang lain dan juga Ain cederakan diri sendiri.
Faham? Faham? Okey, so kalau Ain dah faham apa yang saya dah ceritakan tadi, apa saya dah membebelkan tadi, jadi Ain nak teruskan ke sesi ni? Saya still nak teruskan. Okey, baik. Jadi kalau Ain dah berniat untuk berjumpa dengan kaunselor, jadi apa isu ataupun masalah yang Ain nak ceritakan kepada saya? Okey, masalah saya macam ni. Sejak saya duduk rumah ni, kan Ya. daripada saya, kan kita COVID dah berapa lama Cik COVID kita? Selama setahun setengah, hampir setahun setengah. Hampir setahun setengah tu, saya tak ada semangat nak mengaji, nak belajar, duduk rumah. Sebab saya rasa macam ni kan, selalunya kalau kat UM lah, kalau kat UM kan, Ya. hidup kita produktif. Bangun pagi, lepas tu kejap bas, lepas tu masuk kelas daripada pagi sampai petang kan. Kalau saya duduk kat rumah, kadang-kadang kelas, saya buka je, saya scan attendance. Lepas tu saya lena. Dia kati duduk belakang tu. Meja duduk tamu ni. Dia Betul. macam belakang faham. asrama, depan dia orang kuliah. Aku pilih asrama. Saya lena. Lepas tu tak ada vibe langsung nak mengaji. Tak ada Ya. vibe langsung macam nak belajar. Dan saya banyak gila tangguh gila-gila assignment. Dia bukan tangguh. Dia macam mana lah. Dia rasa macam, oh tak apalah, aku sempat lagi sebab aku tak ada apa-apa program aku nak kena buat. So aku duduk rumah, aku banyak masa aku nak buat. Dia macam tu. Padahal boleh je benda tu kita buat ni kan, teratur betul-betul. Lepas tu tambah lagi, kami tak ada macam dengan UM, dia tak ada apa ni, exam, Ya. exam hujung. So dia tak jadi bebanan untuk saya belajar. Saya tak Okey. tahu. So saya main sekarang ni, saya nak tanya Cik, macam mana Ya. saya nak semangat balik ngaji walaupun saya duduk rumah. Okey. Saya main game lah tau daripada pagi sampai malam. Okey, so apa yang Cik Ain dah ceritakan, pada apa yang saya faham lah. Cik Ain ceritakan yang Cik Ain ni menjadi semakin tidak produktif lah ketika berada di rumah dan susah untuk mendisiplinkan diri. Betul. Okey, so Ain rasa kan, apa penyebab kepada masalah tu? Adakah ia disebabkan oleh perasaan hilang semangat ataupun disebabkan oleh faktor persekitaran ataupun oleh disebabkan faktor lain? Macam mana? Hilang semangat tu dia main daripada faktor persekitaran saya sendiri kot sebab saya duduk rumah kan. Ya. Dia terlalu comfort. Dia study, kalau kita pergi mengaji ni tu tak terlalu selesa kan. Kalau kita selesa tak rasa lah macam kita belajar kan. Ya. Saya rasa saya terlalu selesa kot. Tapi takkan saya nak pilih tak selesa? Betul tak? Betul. So, Ain rasa Ain selesa ke tak? Tak. Selesa sangat. Selesa. Duduk di rumah lagi selesa daripada duduk di kampus. Okey. So, apa yang membuatkan Ain rasa duduk di rumah tu lagi selesa berbanding di kampus? Sebab kalau duduk di rumah ni, kita tahulah ada katil sendiri, ada mak bapak, ada semua kan. Kalau dekat kampus tu, apa yang menyebabkan Ain mungkin tak selesa? Dia satu je saya tak mau balik tu. Saya tak kisah sangat. Kisahlah juga berkongsi bilik tu. Tapi tak kisah sangat. Yang saya kisah hanya tu, ayak kat UM tu, karat. Tu saya malah nak balik tau. Saya jenis allergic. Saya duduk rumah tak naik jerawat langsung. Okey. Duduk kat kampus saya naik jerawat macam apa. Tu saya malah nak balik tau. Dia mengganggu kesihatan saya sama. So, Ain rasa yang kalau duduk di kampus tu akan memudaratkan diri Ain lah daripada duduk di rumah kan? Okey. Ain pernah tak cuba untuk mendisiplinkan diri Ain sewaktu ada di rumah ni? Untuk membuat kerja-kerja yang tertangguh tu lah. Apa usaha yang Ain dah buat? Kalau usaha, kalau disiplin, saya tak tahu lah ni nama dia disiplin ke tak. Ya. Tapi usaha saya untuk saya buat juga kerja tu, saya ada kawan baik. Nama dia Ika. Saya kalau saya nak buat kerja, saya tak ada semangat, saya akan kontak dia. Weh Ika, kalau hang nak buat kerja, hang roja aku. Aku tak boleh hang tengok hang buat kerja. Kalau hang buat kerja, aku nak buat kerja. Dekat situ baru saya buat kerja. Kalau dia tak buat kerja, saya tak buat kerja.
Walaupun kerja tu kerja individu. Sebab saya rasa macam kan tak ada sumber semangat kot. Duduk rumah tambah-tambah saya seorang pula. Ngangor. Ya. So, Ain rasa yang kawan Ain ni menjadi pendorong lah untuk Ain melakukan kerja-kerja yang tertangguh tu, betul? Hmm. Selain daripada kawan Ain yang bernama Ika tu, ada tak orang lain yang menjadi pendorong Ain untuk lakukan kerja tu? Sebab Ain duduk di rumah, mungkin ibu bapa juga menjadi pendorong untuk Ain melakukan kerja-kerja yang tertangguh tu, kerja untuk belajar lah. Ibu apa Ya, jadi ataupun pendorong orang lah. lain lah. Tak ada siapa dorong saya selesai buat kerja. Tak ada ya. Oh, so Tak ada. duduk di rumah ni macam mana? Ibu bapa mainkan peranan macam mana? Mama dengan abah saya. Ya. Mama dengan abah okey je. Dia kalau saya study, dia tak kacau. Saya buat kerja rumah apa tak payah. Lepas tu saya makin balok lihat dalam rumah, dalam bilik yang ngangor. Okey. So, dia macam ibu bapa Ain macam tak ambil peduli sangat lah. Dia peduli pasal assignment kah? Pasal Ain ni seorang pelajar. Ada tak dia ambil Pas. berat? Macam dia ambil tahu Ain ni ada jadual waktu ni, waktu belajar ataupun tak? Yang tu tak. Dia tak tahu saya mengaji ke apa. So saya abang daripada pagi sampai petang. Kacau. So, diorang akan kacau Ain waktu malam je lah. Waktu malam. Tu pun waktu malam contoh macam kan kalau saya macam kan saya ada kerja sikit ke apa ke kan tengah main game lah. Saya selalu bagi alasan nak buat assignment tapi tak buat. Okey. So, kalau yang kawan Ain tadi yang bernama Ika tadi, dia kalau mendorong Ain tu kan, dia mendorong Ain tu macam mana cara dia? Untuk buat Dia kerja-kerja. tu dia macam kan kami tu Ya. kalau mendorong dia macam kan give and take antara dia dengan saya. Kalau dia bersemangat dia akan main dekat saya. Dia kata, jom kita buat." Kan? Jangan duk tangguh. Dia kata kita kena buat ni, duty kita dekat-dekat. Saya rasa macam kan saya bersemangat pun saya nak buat bila kawan saya nak buat assignment. Kalau dia tak bersemangat saya cakap, tak apa relax Ika tak buat macam tu. Malas lagi nak buat. Okey, so macam Ain cakap tadi, Ain akan duduk dengan rakan yang baik dengan Ain saja. So, itu Ika tu kan? Ika. So, kalau tak ada Ika tu dalam hidup Ain untuk tak jadi boleh. pendorong, Tak boleh. Ain rasa sekejap. Ain rasa Ain masih boleh lakukan ke kerja-kerja yang tertangguh untuk belajar? Saya tak letakkan diri saya sepenuhnya dekat dia. Cuma kita kena ada, kita manusia kan, kot mana pun kita kena ada pendamping kita kan. So saya rasa kalau kita duduk dekat universiti, even tak duduk kat universiti, duduk kat rumah pun saya rasa saya still memerlukan kawan saya. Macam tu. Kalau dia tak ada tu, mungkin emosi saya agak down lah. Tanya cakap dengan orang, jalan seorang. So, Ain rasa Ain boleh lakukan kerja lah tanpa dia? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okey. Kalau berdasarkan tahap kedisiplinan Ain ni ketika berada di rumah, saya berikan skala antara 1 hingga 10, Ain rasa Ain dekat kedudukan yang mana? Antara 1 yang paling teruk dan 10 antara yang paling baik? 5. Yang kelima ya? Kenapa Ain letak Ain di 5? Di skala 5 tu? Sebab dia ada mood dia rasa dia nak disiplin, dia disiplin. Saya akan buat to-do list. Kalau saya rasa macam tak nak disiplin. Tak nak. Kalau kita dekat EU kan, kita tak boleh buat pilihan sama ada kita nak disiplin ke tak. Sebab kita memerlukan diri kita kat sana kan. Kita tak boleh nak melengah tidak, baju kita tak basuh. Kita tak boleh nak melengah tidak, baju kita tak angkat. So kita buat semua sendiri. Sama duduk kat persekitaran kat rumah ni kan. Saya tambah dengan mama dengan ayah saya baik sangat. Belajar mama sapu rumah, abah sidai baju. Saya tak buat apa.
Kita jadi makin malas tu kot. Okey, faham. Hmm. So, berdasarkan skala ni, Ain ratingkan diri Ain sendiri sewaktu berada di rumah ataupun di kampus? Skala 5 ni. Skala 5 dekat rumah. Kalau dekat kampus, saya bagi 7 ataupun 8. 7 ataupun 8. So, kalau skala di nombor 5 ni, Ain sebenarnya masih boleh lakukan kerja tu. Ain tak adalah macam tinggalkan terus kerja tu, betul? Betul. Tapi kerja tu akan dibuat last minute. Dan juga akan ada pendorong lah untuk mendorong Ain buat kerja tu. Kalau tak, memang akan buat last minute betul lah, betul? Tapi saya jenis gelisah juga. Jenis gelisah macam mana? Gelisah contoh macam yang dia last minute tu dia contohkan baru-baru ni saya ada assignment tugasan individu lah. Ya. Dia nak due date dia dalam 22 ni. Saya tak siap lagi dalam muka-muka surat macam tu kan. Dia gelisah kan. Kadang-kadang gelisah tu pun jadi pendorong saya untuk saya buat kerja. Macam yang Kak Ika nak buat. Aku rasa macam yang tak sedar hati. Aku nak buat dulu lah macam tu saya rasa gelisah tu pun memain peranan penting jugalah sebab dia mungkin akan push diri saya kot untuk buat kok mana pun aku nak buat. So, Ain rasa gelisah tu macam memang tak nak buat ke ataupun macam mana? Gelisah kena buat. Gelisah untuk buat? Waktu last minute lah? Waktu last minute. Oh, kalau betul? Waktu mula-mula lecturer Awal bagi kerja memang tak ada? Oh, tak ada kiranya gelisah tu. Saya tenang. Kiranya gelisah ni yang membantu Ain untuk buat kerja waktu last minute nanti? Macam tu? Okay, so saya tanya soalan yang seterusnya. Kalau Ain berada dekat rumah, macam mana preparation Ain untuk belajar? Dan juga apa perbandingannya ketika belajar di kampus? Apa preparation dia? Kalau dekat kampus, prepare dia tu sebelum nak masuk kelas, saya akan print semua nota. Okay. Akan print nota untuk kelas tu, dah akan tak nota buku-buku penting, apa semua baju dah kena iron. So macam dengan preparation tu macam dengan kita macam okay, esok aku ada tujuan untuk aku bangun pagi, aku nak kena pergi kelas. Aku dah iron baju, aku dah letak buku-buku semua segala bagai kan macam tu. Kalau duduk kat rumah ni, nota saya tak download, print lagi lah. Tak. Lepas tu bangun tidur kadang-kadang pukul 5 petang baru mandi. Duduk pada laptop memang. So tak ada preparation kalau saya duduk rumah. So Ain ni macam anak emas lah. Ain duduk seorang ke? Dengan ibu bapa? Tak. Saya ada adik seorang lelaki, abang seorang. Oh, okay. Kalau berdasarkan preparation tu Ain macam tak prepare lah untuk ke kelas macam tu? Betul. Kadang-kadang contoh macam ada task tu baru macam dengan last minute tu baru nak buat. Ain selalu on time ke kalau masuk ke dalam kelas online? Kalau saya kalau bangun tidur on time. Kalau ada kelas. Sebab saya senang terjaga. Pernah terlajak tidur? Pernah terlajak Pagi tadi saya terlajak sikit lah sebab saya tak lena semalam saya main game. Saya terlajak sebab pagi tadi ada koki. Lepas tu saya terlajak masuk kelas pukul 9. Saya masuk kelas 9.40 macam tu. Tapi saya tak terasa nak terkejut ke nak ni sebab saya rasa saya taekwondo. So tak payah nak kalut-kalut sangat. Saya punya coach pun macam relax-relax kan. Okay, so seterusnya kalau lecturer bagi Ain kerja assignment coursework sebab Ain jadi cakap yang Ain tak ada exam. So kalau lecturer bagi Ain coursework secara keseluruhan 100% tu, Ain rasa Ain boleh buat ke waktu awal-awal tu? Dan Ain akan cuba ke untuk lakukan secara sikit-sikit supaya kerja tu tak tertangguh? Kalau dulu saya akan buat sikit-sikit.
okey, dia macam ni, waktu awal-awal kita balik kena duduk rumah tu kan sebab COVID Ya. tu kan, saya memang kerja saya memang tak tangguh sebab saya rasa macam mungkin sikap saya vibe daripada you tu still ada. Tapi bila saya balik duduk lama macam tu, mungkin saya selesa dah kot. Saya rasa macam oh macam ni study kat rumah kan tak payah susah-susah diri han, tak payah stres-stres, tak payah letak sangat bebanan kan. Lepas tu saya tak buat Tak buat ya. saya buat ujung-ujung. Oh, waktu di rumah akan buat ujung-ujung lah. Tapi saya akan pastikan jugalah kalau saya nak buat ujung-ujung tu walaupun saya buat ujung-ujung, saya punya plan untuk saya buat ujung-ujung tu dah plan awal dah. Contoh macam saya dah tahu apa yang saya nak kena tulis. So tak adalah benda tu saya waktu ujung-ujung baru nak fikir idea, tak ada. Tak, saya macam saya bagi tahu lah saya akan gelisah kod mana pun. Dia gelisah tapi yang awal-awal tu gelisah sikit je, tak ada banyak kan. Tapi still saya judge down the point lah apa yang saya kena buat, apa semua macam tu je. Okay, so kalau Ain ada tertangguh kerja ke, saya rasa macam tak nampak apa pun masalah sebab faktor gelisah Ain tu akan membantu Ain untuk buat kerja last minute, betul? So, jadi kita pun dah kesetukan masa. Jadi, boleh tak saya tanya Ain, apakah kesimpulan yang Ain dapat daripada sesi kaunseling ni dan apa pandangan Ain tentang sesi kaunseling yang dilakukan pada hari ini? Kesimpulan dia, lepas pada saya cakap dengan Amir, Ya. saya rasa saya sedar something. Sebenarnya, saya tahu dia penyelesaian tapi saya tak buat. Macam tu dia macam Amir kata tadi gelisah tu kan. Patutnya saya memang kena lebih ambil berat untuk buat benda tu awal. Dan saya macam saya beritahu sendiri juga tadi, saya cakap boleh tapi dia tak buat. Macam saya kata saya tak letak self esteem saya dekat kawan saya untuk jadi pembangkit semangat kan. Saya rasa macam saya boleh berubah kepada ke arah yang lagi okey, kurangkan sikit main game. Dan saya rasa sesi kaunseling ni ni sedikit sebanyak dia bagi saya celik mata untuk Celik akal. celik akal. Ya. Saya tak tahu. Celik akal untuk apa ni? Untuk cara jalan penyelesaian. Itu je. Okay, so jadi kita pun dah kesentukan masa. Mungkin kita akan sambung sesi ini pada sesi yang akan datang lah kalau Ain ada masalah yang sama ataupun masalah yang lain. Okey. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, salam.